Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hasrat untuk melakukan kegiatan pecah rumah tumpas apabila polis menembak mati 3 penjenayah dalam kejadian di kondominium Highland Tower baru-baru ini. Bagaimanapun, 3 lagi suspek berjaya melarikan diri ke kawasan hutan berhampiran. Selain itu, 5 individu termasuk seorang wanita ditahan polis dalam 2 serbuan berasingan dalam kejadian di Kota Kinabalu, Sabah. Turut dirampas 6.6 kg dadah jenis syabu dianggarkan bernilai lebih RM500,000. Semuanya dalam kalender jenayah 16 April 2016. Mat rempit berusia 20 tahun terkencing dalam seluar ketika ditahan selepas melarikan diri dalam operasi Ops Roda oleh Polis Trafik Kuala Lumpur di Jalan Raja Laut di Ibu Negara. Dalam operasi 11.30 malam itu, lelaki berkenaan mengaku ketakutan sehingga terkencing kerana tidak memiliki lesen memandu dan kad pengenalan. Hasil tinjauan harian Metro turut mendapati ada seorang pemandu kereta yang tidak memiliki lesen memandu berpura-pura bisu meminta simpati supaya tidak disaman. Kesalahan membabitkan antaranya tidak memiliki lesen memandu, tidak mempunyai cukai jalan, tiada cermin sisi dan nombor pendaftaran motosikal tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Ibu berusia 33 tahun bersama bayinya berusia 7 bulan ditemui mati di dalam rumah mereka di Taman Rawang Perdana 2, Rawang, Selangor. Dalam kejadian 9 pagi itu, mayat 2 beranak berkenaan ditemui bapa mentua mangsa yang datang menziarahi mereka. Difahamkan keadaan rumah seakan-akan dipecah masuk kerana berselerak dan pintu terbuka. Sementara itu, jurucakap polis berkata pihaknya menerima panggilan pada 10.30 pagi sebelum ke lokasi kejadian. Polis menjumpai seorang wanita tempatan bersama anaknya terbaring di lantai dan atas tilam dalam keadaan tidak sedarkan diri. 3 remaja lelaki termasuk seorang juwana dikenakan bond berkelakuan baik oleh Mahkamah Magistrate Petaling Jaya selepas mengaku bersalah membuli 2 pelajar tingkatan 2. 2 pelajar berkenaan dipaksa menjilat jalan raya dan menyalak seperti anjing sehingga rakaman itu viral di laman sosial. Tan Zi Kiong berusia 18 tahun dan Lim Ku Bon Kian 19 tahun masing-masing dikenakan bond berkelakuan baik bercagaran RM3,000 manakala seorang lagi remaja bercagaran RM2,000. Mahkamah turut memerintahkan ketiga-tiga tertuduh menghadiri sesi kaunseling yang dianjurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat setiap 2 bulan sekali selama 2 tahun. Mereka juga diperintahkan berada di dalam rumah masing-masing sebelum 10 malam. Bekas teman wanita blogger kontroversi Alvin Tan, Vivian Lee Mei Lin diperintahkan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk membela diri atas pertuduhan memuat naik status membabitkan bak kutih di Facebook 3 tahun lalu. Mahkamah kemudian menetapkan 2 hari bermula 10 Mei depan sebagai tarikh untuk Vivian membela diri. Mengikut pertuduhan pindaan, Alvin Tan, Yi Yi dan Vivian didakwa menerbitkan kandungan menghasut iaitu gambar dan komen dalam laman Facebook bertajuk Selamat Berbuka Puasa dengan Bak Kutih, Wangi, Enak dan Menyelerakan yang mengandungi logo halal. Seorang lelaki bersama anak perempuannya berdepan hukuman penjara seumur hidup selepas dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru Kelantan terhadap pertuduhan memiliki dadah. Tertuduh Muhammad Yusof Jidin dan Siti Masira bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, kedua-dua didakwa bersama-sama memiliki dadah jenis heroin di perkarangan Klinik Kesihatan Gunung Bacok pada 9 pagi 5 November 2015. Berbekalkan mesin pemotong besi, seorang lelaki nekat memecah masuk pejabat Masjid Al-Mukarrabin Behor, Empiang, Kangar Perlis sebelum melarikan duit kutipan harian RM200.
Kejadian pada 9.10 pagi itu, suspek turut memotong mangga kunci pintu jeriji yang menghadang pintu kayu pejabat masjid menggunakan mesin pemotong besi. Berdasarkan rakaman CCTV, kejadian berlaku selepas seorang ahli jawatan kuasa selesai bertugas membersihkan masjid berkenaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu Timbalan Pendakwa Raya Dato' Anthony Kevin Moraes dipercayai sudah mati ketika dimasukkan ke dalam karung guni sebelum diletakkan di dalam tong drum di simen dan dibuang ke dalam paya di Subang Jaya. Pakar Perunding Perubatan Forensik Hospital Kuala Lumpur, Dr. Nur Liza Abdullah berkata, Kevin pengsan selepas dipukul di bahagian badannya sebelum diserkup dengan beg plastik. Berdasarkan bedah siasat, kematian mangsa berkemungkinan tinggi disebabkan oleh kelemasan udara. Hal itu kerana mayat Kevin sudah busuk dan ada tanda kecederaan kelemasan udara. Nurliza berkata demikian ketika menjawab soalan Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Wan Ladin dalam perbicaraan hari keempat kes pembunuhan itu. Lelaki Rohingya yang juga pemilik kedai makan maut ditetak, ditikam dan dikelar di kedainya oleh 3 individu tidak dikenali di Jalan Pematang Batu, Bukit Tengah, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Dalam kejadian 6.30 pagi itu, mangsa Abu Kasim Yasin berusia 27 tahun maut dalam keadaan mengerikan dengan 13 kesan tikaman termasuk 4 kesan kelar di leher dan tangan. Mengesahkan kejadian itu dan pihaknya sedang berusaha memburu 3 suspek berkenaan. Ia berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada saksi kejadian. 4 lelaki dan 2 wanita berusia dari 16 hingga 33 tahun ditahan Khamis dan Sabtu lalu bagi membantu siasatan kes bakar kereta di Taman Tasik Titiwangsa Rabu lalu. Semua suspek ditahan di sekitar Ulu Klang, Taman Melawati, Chowkit dan Setiawangsa. Dalam kejadian 5 pagi itu, pemandu kereta jenis Proton Persona berada di lokasi sebelum didatangi 3 suspek utama yang membawa parang. Mangsa berusia 19 tahun cuba melarikan diri dan mengundurkan kenderaannya, namun kereta yang dinaiki tersekat di bahu jalan. Lelaki itu bersama teman wanitanya kemudian melarikan diri dan suspek membakar kereta milik mangsa. 3 penjenayah ditembak mati manakala 3 lagi melarikan diri dalam kejadian di Blok C Kondominium Highland Tower, Ampang, Selangor pada 5 pagi Selasa. Berdasarkan maklumat, pasukan polis dikerah ke lokasi kejadian sebelum terserempak dengan 6 lelaki berusia 30-an. Mereka dikesan sedang merancang melakukan aktiviti jenayah. Mereka kemudiannya cuba melarikan diri sebelum dikejar polis. Suspek kemudiannya cuba menyerang polis dengan bersenjatakan parang panjang sebelum polis melepaskan tembakan terhadap 3 suspek. 3 lagi suspek dapat melarikan diri ke kawasan hutan berhampiran. Usaha mengesan mereka kini giat dijalankan. Polis turut merampas pelbagai peralatan pecah rumah termasuk pistol angin. Pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting Bukit Aman merampas ganja bernilai RM166,000 yang disembunyikan dalam sebuah kereta di Bukit Dumbar, Georgetown, Pulau Pinang. Dalam serbuan 11.15 pagi itu, 2 individu ditahan selepas cuba melarikan diri. Timbalan Ketua Polis Negeri Dato' A. Tai Vigan berkata, dadah terbabit adalah untuk pasaran di kawasan utara. Kedua-dua suspek tinggal di sebuah kondominium dan dikesan mempunyai ladang menternak lembu dan kambing di Ayer Hitam. Polis turut merampas 20 ekor lembu dan 4 kambing milik mereka bernilai RM70,000. Polis menahan seramai 5 individu termasuk seorang wanita dan merampas dadah jenis syabu bernilai lebih RM500,000 dalam 2 serbuan berasingan di Kota Kinabalu dan Sandakan, Sabah. Dalam kejadian 6 petang hingga 12 tengah malam itu, 5 suspek warga tempatan yang berusia 30 hingga 50 tahun ditahan selepas disyaki terbabit secara langsung dengan sindiket pengedaran dadah berkenaan. Aktiviti itu terbongkar susulan penahanan seorang wanita di Terminal Bas Inanam pada 6 petang yang didapati membawa kotak mengandungi 8 bungkusan berisi dadah. Baiklah, sekian dulu untuk paparan kalender jenayah edisi minggu ini.
Layari laman web harian Metro di hmetro.com.my dan juga platform laman sosial harian Metro termasuk HM News Channel dan HM Mobile bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Dengan itu, sekian dulu. Jumpa lagi minggu hadapan. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.